Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar pendidikan kesihatan. Setiap isi ada fungsi. Murid-murid boleh rujuk dalam buku teks muka surat 60. Baik, setiap rumah dan premis seperti sekolah, kilang, hotel dan kawasan rekreasi perlu mempunyai peti pertolongan cemas. Peti ini juga wajib disediakan di dalam kenderaan, terutamanya pengangkutan awam seperti bas, teksi dan kapal terbang. Peralatan asas yang ada di dalam peti pertolongan cemas adalah seperti berikut. Okey, peralatan yang ada dalam peti pertolongan cemas. Pernah tengok kan? Okey, yang pertama sekali adalah kain pelbagai saiz ataupun kain anduh. Dia digunakan untuk membalut luka ataupun untuk mengelakkan bahagian luka daripada menjadi bengkak dan membalut sendi yang terseliuh. Bila kita balut sendi tu, dia akan mengurangkan pergerakan. Okey, jadi kita tak sakit lah. Seterusnya adalah kain kasar pelbagai saiz. Okey, digunakan untuk menutup luka ataupun untuk merawat luka jika kain kasar tadi disteril. Okey, seterusnya adalah kapas. Kapas ni digunakan untuk apa? Okey, kapas digunakan untuk membersihkan luka ataupun kita nak membuat alas. Sebelum kita nak balut, kita alaskan dengan kapas ini. Ataupun kita nak letak ubat. Jadi kita tak letak ubat tempat luka tu, kita letak ubat di kapas ni, kemudian barulah kita letakkan di tempat yang kita luka tadi. Kita tak terus letak ubat di tempat luka tu. Seterusnya adalah plaster berubat ataupun pita pelekat. Bawah ni adalah pita pelekat. Pita pelekat ni macam biasalah, kalau pita pelekat ni dia nak melekatkan balutan. Kalau orang tak guna gam, kita gunakan pita pelekat ni. Contohnya kita buat balutan tadi, kemudian kita lekatkan dengan pita pelekat. Sementara plaster berubat ni adalah untuk dia nak melegakan apa dia tu? Pernah tengok tak? Untuk melegakan kesakitan. Kesakitan apa? Kesakitan akibat sakit sendi ataupun sakit otot. Akibat sakit sendi ataupun sakit otot. Kita tampal ini, ataupun kamu sakit kepala ke, kita lekatkan. Biasa orang panggil koyuk kan. Seterusnya adalah gunting kecil. Gunting ni nak buat apa? Gunting ni hanyalah untuk menggunting ataupun kita nak memotong pita pelekat. Untuk memotong pita pelekat tadi. Setengah pita pelekat ni dia dah ada tempat untuk kita, macam selotip kan, dia ada tempat untuk kita koyakkan. Kalau tak ada, kita kena gunakan gunting. Jangan main tarik macam tu je. Seterusnya adalah ni pin penyemat. Untuk menyemat pembalut ataupun kita buat anduh tadi ataupun kita buat balutan, kita gunalah pin penyemat ni selain daripada kita gunakan pita pelekat tadi. Seterusnya adalah termometer klinikal. Ni untuk apa ni? Semua orang tahu, orang semua kenal sekarang ni, untuk mengukur ataupun menyukat suhu. Kita nak tahu suhu kita berapa, kita gunakan termometer klinikal untuk mengukur suhu badan. Suhu badan. Ada orang guna yang tembok tu. Sekarang famous kita yang tembok ataupun yang lekat tu. Kita pergi dekat dia boleh kesan suhu kita. Kita tak guna lah yang tu sebab yang tu besar. Peti pertolongan cemas kita ni kecil saja. Jadi yang ni lah sesuai supaya muat masuk dalam kita punya peti pertolongan cemas. Ini boleh diletakkan bawah lidah, boleh letakkan ketiak dan sebagainya. Tapi perlu di-stray lah lepas kita guna tu. Seterusnya adalah sarung tangan getah. Sarung tangan getah ni adalah untuk memastikan kebersihan tangan ketika merawat. Tangan kita tu lepas kita cuci, kita kena pakai ni supaya bersih, tak ada kuman. Kita nak rawat orang, tangan kita ada kuman, macam mana?
Selain tu adalah untuk keselamatan diri kita juga. Kalau dia tu berdarah, darah dia tak adalah kuman daripada darah ataupun virus daripada darah tu kena kepada perawat. Kita tak tahu orang tu ada sakit apa, ada HIV ke dan sebagainya. Jadi kita gunakan sarung tangan getah ni. Dan sarung tangan getah ni adalah jenis pakai buang. Jangan pakai banyak kali. Dia dah habis, buang. Sekarang ni masa Covid awal-awal dulu orang suka pakai benda ni kan. Tapi sebenarnya benda ni dia kalau kita tak tukar selalu, dia boleh menjadi tempat pengumpulan kuman ataupun virus. Okey, seterusnya adalah krim antiseptik. Ini adalah untuk membersihkan luka, cala, melecur dan kesan bisa akibat gigitan haiwan. Okey, antiseptik krim. Ada banyak jenis lah. Dan juga untuk membunuh kuman di bahagian luka. Okey, ini adalah pengepit. Pengepit ni untuk apa? Okey, ni adalah untuk, pertama sekali kita boleh gunakan untuk mengeluarkan serpihan. Kalau ada serpihan, kita akan keluarkan tangan tu, terus keluarkan dengan penyepit ni. Ataupun untuk kita menyepit kapas. Okey, kapas tadi kan kita letak ubat, kita kena gunakan penyepit ni lah, jangan pegang tangan pula. Jadi kita elakkan guna tangan supaya benda tu tak terdedah kepada kuman. Okey, dan buku panduan pertolongan cemas. Ini adalah rujukan lah untuk maklumat yang tepat mengenai aplikasi ataupun cara pertolongan cemas. Sebab kita ni bukan doktor. Kita bukan nak merawat. Kita hanya nak bagi dia pertolongan serta-merta supaya kecederaan dia tidak bertambah teruk. Jadi kita nak menghentikan jadi makin teruk, jadi kita buat pertolongan cemas. Kita bukan nak merawat, kita bukan doktor. Jadi kalau kita tak tahu ada buku ni, kita boleh rujuk macam mana kita nak rawat mangsa tu. Okey, baik. Ada lagi peralatan tambahan setengah. Dia ada tambah lagi lotion kuning ataupun kita panggil ubat kuning ataupun iodine orang panggil ni, untuk ubat luka, untuk mencegah jangkitan bakteria. Dan ada setengah tu dia ada paracetamol ataupun panadol untuk kalau ada sesama ke, demam ke, sakit kepala ke, makan benda ni. Tapi benda ni kena hati-hati juga sebab kadang-kadang dalam peti tu dia dah lama dah. Okey. Jadi kita kena sentiasa pekalah tentang peti pertolongan cemas kita ni. Seterusnya adalah pita luka ataupun pembalut luka kecil. Ada luka kecil ni kita boleh balut dengan guna pita luka ni. Dan juga setengahnya ada minyak angin, minyak cap kapok, minyak gamat, minyak mestika. Dia untuk membantu kalau ada sakit kepala ke, ada ketak selesa perut ke dan sebagainya. Jadi itu saja yang biasa ada dalam pertolongan cemas. Dia ada banyak lagi sebab setengah peti pertolongan cemas tu dia besar, dia lagi banyak lah dia berisi. Kalau yang kecil-kecil ni kita maklum peralatan asas saja yang kita ada dalam tu. Jadi untuk hari ni cikgu nak kamu lengkapkan jadual ni dalam buku, salin balik dan kamu isi tempat kosong tu dalam buku tulis. Okey, itu saja untuk hari ni. Sekian, terima kasih.